don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Lokman Adam terhadap Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh. Apa dia cakap? Jangan tipu rakyat dengan cadangan beras madani ini. Saya minta agar YB PMN UMNO tidak membenarkan cadangan beras madani dari MP Bukit Gantang dari terus dilaksanakan. Okey, mari dengar respon Datuk Lokman Adam. Di akhir ni tak komen macam biasa. Ya. Nak minta komen sikit pasal Ketua Pemuda UMNO tu, Dr. Akmal. Saya nampak dia macam agak begitu aktif dalam memberi pandangan yang kritis lah dengan kerajaan. Yang terbaru pasal beras, tapi pasal benda tu pun saya rasa macam ada flaw lah dari pihak kerajaan, yang mana pengurusi Nakol ada buat pengumuman pasal beras madani, dan PMX pula cakap harga beras akan ditentukan dalam minggu ni. Cuma daripada pandangan Dr. Akmal, dan benda tu pun masih dalam proses kelulusan kabinet, sebab benda tu akan dibentangkan, tapi dia macam melebih-lebih komen pasal benda tu, sedangkan menteri-menteri lain pun masih tak. Saya malas nak komen pasal Dr. Akmal ni lah. Saya rasa satu-satunya orang yang sangat faham dengan Dr. Akmal ni Isyamuddin Tun Husin je. Cuma saya nak tambah sebab saya komen macam tu lah, sebab bagi saya tak sepatutnya dia kata kerajaan menipu pasal beras madani ni. Menipu. Bagi betul. Saya tak nampak ini satu pandangan lagi lah. Dan nampak macam usaha nak memecah belahkan kerajaan perpaduan ni. So bagi saya dah cakap banyak kali, Presiden parti pun dah tegur banyak kali, kita leave it to the party to decide lah. Biar parti lah uruskan dia ni. Niat dia tu tak tahulah apa niat dia kan. Cuma Kononnya nak supaya ada certain quarters yang akan still support UMNO dengan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan ni. Tapi saya nampak lebih kepada memecah belahkannya lah kan. Ya, sebab dia bawa suara pemuda kan. Lagi satu, apa yang saya nampak dia, sebab saya follow dia dekat TikTok juga. So banyak juga orang-orang yang duk provoke dekat komen kan, suruh Dr. Akmal bawa UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan dan bergabung dengan PN. Dan bila saya tengok, dia macam pick up tau, dia macam like tau, setengah komen macam tu. So tak tahulah sama ada dia personally cenderung ke arah situ ke tak ke, sebab kita tengok react dia. Saya rasa yang faham dia ni H2O je lah. So kalau saya dah komen macam tu, korang fikir sendiri lah. Orang lain tak faham dia ni, orang lain memang takkan faham lah. H2O faham, dan dia pun memang faham dengan H2O. Okay, Datuk, kalau pemuda-pemuda ni nak marah dengan saya, suka hati lah kan. Saya tak boleh, saya penat lah nak komen, malah letih. Okay. Datuk, soalan nombor 2 Datuk, pasal dia penyokong Datuk Najib kan. Kita tahu penyokong Datuk Najib ni memang kuat dalam UMNO ni. Dan cuma saya tak nampak lah logiknya diorang sekarang ni macam follow Isham Jalil kan. Dari segi Isham Jalil pun nampak aktif sekarang ni, buat live lah apa semua kan. Dan kita nampak dia punya naratif dia macam sekarang ni penyokong Datuk Seri Najib, dia ada dua. Satu yang guna otak kat sini, satu yang guna otak kat kepala lutut. Yang guna otak kat sini, dia takkan boleh terima Isham Jalil ni, sebab Isham Jalil dah berkawan dengan orang yang pergi report polis satu dunia ni untuk mengenakan Datuk Seri Najib. Khairuddin Abu Hassan ni, Baruah Tun Dr. Mahathir. Tapi yang guna kepala lutut ni, dia percaya bahawa kerjasama Isham Jalil dengan Khairuddin Abu Hassan, dengan Mahathir dan sebagainya ni boleh membuahkan
pembebasan Datuk Seri Najib. So, kita cakap banyak pun tak gunalah, kan? Kita pun kecewa Datuk Seri Najib belum dapat pengampunan penuh, kan? Tetapi yalah, ini keputusan yang telah dibuat, kan? Setidak-tidaknya daripada 12 tahun dah dapat 6 tahun. Betul tak? Mana dah tahu sekali lagi apa ni, pengampunan ni dapat pula 3 tahun. Kan? 3 tahun potong 1/3, tinggal 2 tahun. Saya silap tahun ni Datuk Seri Najib keluar. Betul tak? Macam-macam boleh jadi. Ini semua Allah Ta'ala punya kerja, kan? Tapi kita ni cuma mampu berusaha. Tapi kalau orang kita sendiri tak boleh fikir sanggup bersekongkol dengan musuh yang telah menyumbat Datuk Seri Najib ke dalam penjara, dan lebih yakin bahawa orang yang sumbat Datuk Seri Najib dalam penjara ni boleh keluarkan Datuk Seri Najib berbanding dengan orang yang selama hari ni setia pada Datuk Seri Najib, saya tak boleh nak cakap apalah, kan? Kalau dia orang nak guna kepala lutut, kita tak boleh buat apa. Kita kena terima hakikat, kita kena terima hakikat dekat dalam Malaysia ni, kan? We should never ever underestimate those idiots, because they outnumbered the smart. Itulah senang cerita, kan? Yang ramai hari ni yang tak pakai otak dia, yang boleh berfikir dengan waras. Orang yang sumbat Datuk Seri Najib ni, orang macam Mahathir, orang macam Muhyiddin, impossible dia nak lihat Datuk Seri Najib ni keluar dan bantu kerajaan perpaduan untuk kukuhkan kerajaan perpaduan. Kita boleh minta tolong dengan dia orang ni, kita boleh kerjasama dengan dia orang ni untuk bebaskan Datuk Seri Najib. Mana otak korang letak, aku pun tak tahulah. Bukan korang lah, kan, yang belah sana lah. Okey? So maksudnya Datuk cuba nak sampaikan, maknanya the only way adalah kepimpinan UMNO sekarang lah yang boleh diharapkan untuk usahakan. Saya cakap terus terang, hari ni kalau kita tak harap UMNO yang akan perjuangkan Datuk Seri Najib, korang nak harapkan siapa? Nak harapkan siapa? Nak harapkan Khairuddin Abu Hassan, Hamzah Zainuddin, nak harapkan Azmin Ali, nak harapkan Muhyiddin bebaskan Datuk Seri Najib, atau Mahathir bebaskan Datuk Seri Najib? Itu sebabnya belajar Cambridge, kan, tak semestinya melahirkan orang yang bijaksana. Dia mungkin belajar di Cambridge, belajar di Oxford, tapi mungkin dia buat degree. Tapi dia punya kebodohan ni kadang-kadang lebih daripada PhD. Saudara, dikala UMNO sedang rancak mengadakan perjumpaan-perjumpaan di peringkat bahagian, ada di antara kita yang cuba mensabotaj usaha untuk kita mendapatkan tanda tangan, untuk mendapatkan tanda tangan supaya kita boleh menghantar satu warkah rayuan, bukan petition, bukan tanda tangan petition, bukan tanda tangan untuk menghantar memorandum, tetapi hanya untuk menghantar warkah merayu kepada Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Alasan dia ialah apa guna kita buat tanda tangan ni, kerana kononnya Datuk Seri Zahid Hamidi hanya menggunakan tanda tangan ini untuk mengelakkan daripada dimarahi oleh akar umbi UMNO. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, banyak benda yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Presiden, yang dilakukan oleh Datuk Seri Azalina Osman, yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan UMNO yang kita tak dapat nak beritahu A to Z kepada umum, termasuklah kepada ahli-ahli parti. Ada
ada kalanya Presiden sendiri telah memanggil semua ahli majlis kerja tertinggi untuk menceritakan daripada A to Z apa yang berlaku. Kemudian perkara yang sama dilakukan kepada ketua-ketua UMNO bahagian. Sudah pastilah apa yang diberitahu kepada ahli majlis kerja tertinggi tak sama, tak penuh maknanya yang diberi kepada ketua bahagian tak penuh. Kerana nak menjaga kerahsiaan, takut bocor dan sebagainya. Begitu juga bila kita bagi talimat di peringkat akar umbi juga, ada benda yang betul-betul rahsia kita tak boleh nak beritahu. Kan? Tetapi percayalah tuan-tuan, bahawa tidak pernah sedetik pun Presiden UMNO baik, pimpinan-pimpinan UMNO baik, Menteri Undang-Undang baik, mereka tidak pernah berehat daripada berusaha untuk memastikan bahawa Datuk Seri Najib akan mendapat pembelaan dan akhirnya dapat kembali ke pangkuan keluarga setidak-tidaknya. Itu je yang saya boleh cakap. Tuan-tuan, dia ada beberapa sebab. Pertama sekali, sudah pastilah kita tak nak melihat Datuk Seri Najib terus berada dalam penjara kerana kita yakin macam Datuk Seri Zahid sendiri cakap, sebagai seorang timbalan Perdana Menteri, beliau mengatakan bahawa Datuk Seri Najib daripada awal lagi tidak mendapat proses keadilan ketika dia dibicarakan. Untuk seorang timbalan Perdana Menteri keluar kenyataan macam ni, tuan-tuan, bukan satu perkara yang mudah, tuan-tuan. Dan dia ada implikasi yang sangat besar. Itu pun kalau orang tak boleh berfikir, masih lagi percaya dengan juak-juak baik yang dalam UMNO yang pro kepada Perikatan Nasional, ataupun musang berbulu ayam yang telah pun kita pecat, kita gantung, ataupun yang percaya dengan puak-puak Perikatan Nasional yang menyumbat Datuk Seri Najib ke dalam penjara. Kalau anda lebih percaya dia orang ni, saya tak boleh nak kata apa. Ini hak anda. Kan? Ini memang hak anda dan tak ada siapa boleh salahkan kalau anda nak terus bebal. Anda nak terus percaya dengan orang yang menyumbatkan Datuk Seri Najib ke dalam penjara. Tidak ada orang boleh halang. Keduanya, saudara, saya nak beritahu, kita ni, baik UMNO, begitu juga dengan Kerajaan Perpaduan ini, kita perlukan Datuk Seri Najib untuk membantu kita dalam pilihan raya yang akan datang. Ini tuan-tuan kena faham kerana hari ini kita kena terima hakikat. Kalau misalnya kita tak dapat sokongan bantuan daripada Datuk Seri Najib pilihan raya yang akan datang, saya nak beritahu dengan saudara, peluang untuk kita dapat balik sokongan orang Melayu yang hari ini banyak termakan dengan fitnah, termakan dengan tomahan, untuk kita dapat balik mereka menyokong Kerajaan Perpaduan ni amat sukar tanpa bantuan daripada Datuk Seri Najib Tun Razak. Kita tengok bagaimana di Melaka, di Johor kita cemerlang bila mana Datuk Seri Najib membantu kita. Dan ini diketahui oleh pimpinan UMNO, Datuk Zahid. Begitu juga dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kalau ada yang percaya dengan fitnah-fitnah yang dilemparkan ke atas Datuk Seri Anwar, ke atas Datuk Seri Zahid, kita tak boleh nak kata apa, tuan-tuan. Ini hak tuan-tuan. Tetapi insya-Allah saya yakin bila Datuk Seri Najib nanti, sekurang-kurangnya kalau dia dapat kembali bersama keluarga, kali pertama mohon, tuan-tuan, kali pertama mohon tu pun kalau misalnya kita fikir dengan logik akal, kita lihat bagaimana Datuk Harun dah lama duduk dalam penjara baru dapat pengampunan. Datuk Mazlan yang membunuh musuh politik dia juga beberapa tahun dah duduk dalam penjara baru dia mohon pengampunan yang pertama. Kemudian tahun 1986 tak silap saya, 86 pengampunan pertama dia cuma dapat diringankan sama macam Datuk Najib, daripada hukuman bunuh pindah pergi ke hukuman penjara seumur hidup. 5 tahun lepas tu, tahun 1991 barulah dia dapat pengampunan penuh.
Tapi kita lihat bagaimana Datuk Seri Najib walaupun baru setahun lebih sudah pun berpeluang untuk mendapat didengari untuk dipertimbangkan pengampunan diraja beliau. Nama beliau pada 8 Disember tu tuan-tuan memang tak ada. Memang tidak ada untuk mendapat proses pendengaran pengampunan diraja. Memang tidak ada. Tetapi dengan usaha yang bersungguh daripada Menteri Undang-Undang, daripada Presiden UMNO, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengusahakan untuk beliau dimasukkan sebagai salah seorang daripada tahanan yang didengar proses lembaga penasihat dia. Okey. Dan walaupun kita mengharapkan beliau mendapat pengampunan penuh, tetapi beliau dapat separuh saja, iaitu daripada 12 tahun ke hanya 6 tahun, daripada 210 juta denda kepada hanya 50 juta denda. Namun usaha kita tidak terhenti di situ. Kita masih lagi mengusahakan supaya Datuk Seri Najib memperolehi peluang untuk didengari sekali lagi, dan kalau boleh dalam masa terdekat. Ini usaha-usaha yang sedang dijalankan. Tak boleh kita nak cerita semua, tetapi percayalah, kita nak kalau boleh setidak-tidaknya sekurang-kurangnya Datuk Seri Najib ni dapat kembali ke pangkuan keluarga lah, dalam bentuk tahanan rumah ke apa ke. Ini sedang diusahakan dalam masa terdekat ni tuan-tuan. Okey. Jadi itu yang saya nak cakap pada saudara. Kalau tuan-tuan tak percaya dengan pimpinan UMNO, Parti Keramat yang Datuk Seri Najib serve, bukan baru tuan-tuan, daripada umur dia 23 tahun dia telah menjadi ahli parlimen menggantikan Allahyarham Tun Razak. 45 tahun lebih kurang saudara, dia 45-46 tahun dia menjadi wakil rakyat, sehingga dia menjadi Perdana Menteri 9 tahun. Kalau nak ikutkan, beliau memohon pengampunan ni bukan macam orang lain. Orang lain, penjenayah lain minta pengampunan ni kerana dia mengaku bersalah. Tapi Datuk Seri Najib memohon pengampunan kerana dia merasakan dia tidak diberikan proses keadilan. Itu kita kena faham lah, berbeza dengan tahanan-tahanan yang lain. Dan atas dasar itulah saya yakin sudah pastilah nanti ke bawah duli tuanku yang baru juga, bila beliau mempertimbangkan pengampunan diraja kedua buat Datuk Seri Najib ini, saya pasti baginda juga akan memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya. Kita tidak boleh harap bahawa pengampunan penuh tu pasti akan dapat, tetapi kita berdoalah semoga itulah harapan kita, yang terbaik. Kalau tak dapat pengampunan penuh, dapat pengampunan, dia boleh terus keluar pun alhamdulillah. Setidak-tidaknya dapat tahanan rumah pun, itu pun dah kita rasa lega, kerana kita tahu bahawa jasa beliau jauh lebih banyak tuan-tuan, kalau nak banding dengan Taksin. Taksin jadi Perdana Menteri 6 tahun je. Daripada 8 tahun dia dapat pengampunan, tinggal setahun. Daripada setahun dia masuk penjara sekejap dah dapat parol, sekarang dah dibebaskan tuan-tuan. Kita harap alasan yang diberikan untuk Taksin ialah kerana beliau adalah Perdana Menteri. Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri bukan 6 tahun tuan-tuan, 9 tahun. Dan banyak juga benda-benda baik yang dibuat. Kita harap semoga lembaga pengampunan yang baru nanti akan ada ahli lembaga pengampunan yang baru. Semoga mereka dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya. Kita saya baca detail sikit lah apa yang terjadi kat Facebook ini. Jangan tipu rakyat dengan cadangan beras madani ini. Saya minta agar YB
PM Anwar Ibrahim tidak benarkan cadangan beras mani dari MP Bukit Gantang tadi terus dilaksanakan. Selalunya kita perlu terus menentang karakter yang mencampurkan beras tempatan dengan beras import, bukan menyokong apa yang mereka buat. Jika wujudnya beras mani ini, saya yakin tidak akan ada langsung beras putih tempatan di pasaran. Mereka yang sekarang ini pun isu beras putih tempatan begitu susah untuk kita dapat. Okey tuan, bagi saya satu ialah komen saya. Memang dah beras tempatan susah dapat. So, mungkin dengan kita buat terus satu beras ni, senanglah sikit dapat beras daripada harga RM26 naik RM30. Okeylah kalau kita beli beras import RM40 tu lagi banyak. Itu pun dia orang tak boleh fikirlah. Apalah. Okey tuan, mari terus menyokong kajian propaganda PM Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.